Pertama, terima kasih semua. Pertama terima kasih cikgu semua. Saya minta Aisyah lah terus Boleh cikgu. Aisyah Izham. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sebelum kita teruskan, saya nak galakkan cikgu-cikgu untuk buka kamera untuk sesi kita pada hari ini. Pertamanya, selamat datang ke slot Ansara Taiping Development Program dengan kerjasama Unit Pembangunan Guru dan Staf MRSM Taiping dengan tajuk kita pada hari ini, Voice Care for Teachers. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan penghargaan kepada rakan strategi Ansara Taiping, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Taiping, TNF Energy Sdn Bhd dan Alka System Malaysia. Yang saya hormati Bonda Pengetua MRSM Taiping, Puan Noreha binti Ahmad, Timbalan-Timbalan Pengetua, Ketua-Ketua Jabatan, Guru-Guru Kanan, Guru-Guru dan staf MRSM Taiping dan tetamu jemputan kita pada hari ini, Puan Nur Syahrina binti Muhammad Zawawi. Saya Nur Aisyah binti Muhammad Izham, boleh panggil saya Aisyah Izham, batch SPM 2012 MRSM Taiping. Jadi bersama kita pada petang ini ialah Puan Nur Syahrina binti Muhammad Zawawi, Medical Rehabilitation Officer, Speech Therapy Unit, Department of Medical Rehabilitation Services, Hospital Chancellor Tunku Mukris, Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar Puan Syahrina? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih atas kesudian memenuhi jemputan daripada pihak kami. Baik, apa khabar cikgu-cikgu? Rindu saya dekat maktab. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai Aisyah. Hai cikgu. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Puan Syahrina untuk meneruskan slide kita pada hari ini. Puan Syahrina, the stage is yours. Okey, terima kasih Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua guru-guru, khususnya pada dua orang guru saya yang masih lagi berada di Taiping, Cikgu Saadah dan Cikgu Masuria. Lebih dahulu apa yang saya cuba kongsikan pada hari ini adalah sebenarnya dalam 2 tahun lepas saya memang dah meluahkan hasrat yang sama pada Cikgu Saadah. Cuma sebab pandemik COVID pada masa itu tidak mengizinkan. Jadi Alhamdulillah pada hari ini Allah beri peluang kepada saya untuk memberi sesuatu kembali kepada maktab. Jadi topik pada hari ini saya telah siapkan slide dalam bahasa Inggeris, tapi insyaAllah saya minta izin untuk membincangkannya dalam bahasa Melayu. Dan sebagai walaupun saya speech therapy, tapi saya masih lagi find it challenge kalau saya nak bercakap depan cikgu saya khususnya, saya mungkin akan tergagap-gagap sedikit lah. Jadi saya minta maaf kalau ada sana sini stuttering ya. Okey. So apa yang akan saya kongsikan pada hari ini tentang sedikit pengenalan tentang speech language therapist ataupun kalau dalam JPA kami dikenali sebagai pegawai pemulihan perubatan yang dibahagikan kepada fisioterapi tapi cara kerja, tapi pertuturan dan juga audiologi. Dan kemudian saya akan bincangkan bagaimana sebenarnya kita menghasilkan suara dan apakah dimaksudkan dengan keabnormalan suara atau voice disorders. Dan kita akan bincangkan tentang macam mana penjagaan suara khususnya untuk para guru, dan insyaAllah pada sesi praktikal nanti akan dikendalikan oleh Datuk Syafinas. So insyaAllah Datuk Syafinas akan berbincang mengenai kepentingan voice warm up dan beliau akan menunjukkan cara bagaimana voice warm up boleh dilakukan. Okey, tentang profession kami, kami adalah profession yang bertauliah dan bertanggungjawab untuk mencegah, menilai, mendiagnose dan juga memberi intervensi dari segi pertuturan bahasa, komunikasi sosial, cognitive communication dan juga swallowing disorders di kalangan kanak-kanak dan dewasa. So pendek kata kami bekerja dengan kanak-kanak seawal usia pada hari yang baru dilahirkan, khususnya
Khususnya kalau mereka mempunyai masalah feeding, swallowing, mungkin kerana lahir akibat kerana tidak cukup bulan ataupun mungkin ada masalah seperti masalah saraf atau sebagainya. Okay. Ataupun dan juga termasuk kanak-kanak yang ada cleft palate sehingga ke mereka yang berusia 100 tahun atau lebih, iaitu golongan tua yang mungkin mempunyai masalah stroke ataupun penyakit kanser head and neck. Jadi untuk guru-guru dan juga mungkin setengah-setengah remaja yang mempunyai masalah suara juga adalah satu populasi yang memang kami treat. Okay. Dan guru-guru lazimnya adalah satu populasi yang memang kerap kami dapat di klinik, dan in fact di dalam dunia ENT dan juga speech kita memang ada term terpanggil teachers nodule ataupun teachers voice yang menunjukkan sebenarnya masalah suara ni di kalangan guru adalah salah satu masalah yang kerap dijumpai dan memang perlu diberi perhatian. Okay. So untuk dari segi penghasilan suara, so sebenarnya untuk menghasilkan suara bukan saja bergantung kepada kotak peti suara semata-mata. So di sini adalah struktur yang kita panggil larynx. Okay. So di sini, so kalau kita tengok di sini peti suara kita ni adalah bahagian yang berwarna putih, dia berbentuk V. So peti suara ni sebenarnya tujuan utama Allah ciptakan adalah untuk bernafas. So bila kita bernafas dia akan terbuka. Right, dan kemudian apabila kita menelan, peti suara ni dia akan tutup supaya mencegah minuman, makanan ataupun even air liur daripada masuk ke paru-paru. Okay, dan Syarina, ya, Syarina dah share slide ke? Belum dah. tak keluar kat sini. Ya ke? Oh minta maaf. Awak Aisyah lambat khabar. Satna. Maaf, saya tak perasan. Okey. Maaf ya cikgu. Itulah tanda nervous. Sorry cikgu sadar. Okay. Alright. Thank you, Dabali. Okay, so saya ulang semula. So bahagian untuk menghasilkan suara, kita sebenarnya ada 3 subsistem. So sistem respiration, and then phonation dan juga resonance. Okay, peti suara kita sebenarnya dia kecil saja seperti saiz saiz kuku ibu jari kita. Okay, kalau kita lihat daripada atas dia berbentuk, dia adalah putih dan apabila bernafas dia akan terbuka bentuk V. Okay. So ini adalah di bahagian hadapan ini adalah bahagian utama yang kita akan gunakan untuk menghasilkan suara. Right. Untuk sistem respiration, sebenarnya udara yang kita keluarkan daripada paru-paru adalah sumber tenaga untuk penghasilan suara. Dan apabila kita bercakap, dia memerlukan peti suara untuk rapat antara satu sama lain supaya untuk menghasilkan getaran. Okay, itulah getaran asas. Dan suara itu akan dibentuk oleh sistem resonance kita, iaitu melalui kaviti hidung dan juga kaviti mulut. So pergerakan pembentukan ini juga selain daripada artikulasi, sebenarnya lidah kita pun akan banyak membantu untuk menghasilkan suara yang jelas. Okey, contohnya kalau misal kata otot, dan ini cikgu-cikgu boleh cuba juga ya. So kalau misal kata otot kita di bahagian lelangit lembut ini, kalau kita dia buka sedikit bila kita cakap I, saya buat. Okay, contohnya macam mana cikgu nak tahu dia tak tutup rapat? Ialah bila cikgu cakap dia akan berubah bila cikgu tutup hidung. Okay, so contohnya cikgu nak try diam-diam pun boleh. Cikgu nak try dulu. Okay, dan kalau kita tutup rapat, dan salah satu cara kita boleh guna untuk tutup rapat dan fast ialah kita kita boleh gunakan lidah kita untuk tolak lelangit tu ke atas supaya dia jadi I. Okey.
Dan kenapa ini perlu adalah sebab kalau misal kata bunyi yang sepatutnya keluar ikut mulut tetapi ada kebocoran yang menyebabkan udara itu keluar ikut hidung, dia menyebabkan suara kita menjadi tidak jelas. Okay, alright. So sekarang saya nak tunjukkan satu video tentang macam mana pergerakan peti suara. Okey, yang ini adalah peti suara, yang ini adalah struktur yang dipanggil arytenoid dan di sini adalah struktur yang dipanggil epiglottis. Ini semua adalah kawasan dinding yang kita panggil pharynx. Tapi untuk suara untuk video hari ini saya nak jemput cikgu untuk beri fokus kepada pergerakan peti suara. Dalam video ini individu dan video ini akan menghasilkan suara daripada pelbagai pitch. So jadi cikgu boleh tengok apakah perbezaan apabila pergerakan peti suara apabila different pitch individu ni menghasilkan pitch yang berlainan. Okey, ada boleh dengar ke ataupun tak? Boleh. 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 Okey, alright. Perlu saya mainkan sekali lagi ke ataupun okey? Atau ada sesiapa yang tak boleh nak appreciate apa perbezaan? Boleh cuba sekali lagi Puan Syarina. Okey, alright ya. Ikut lagi rapat. Okey, so apa yang kita dapat lihat, kalau nak menghasilkan pitch yang tinggi, peti suara tu dia akan jadi memanjang. Okey, kalau pitch rendah, peti suara tu dia akan jadi memendek. Right? So kita lihat seolah-olah macam untuk menghasilkan suara ni antara pitch dia memang betul dia bergantung kepada fungsi peti suara, namun untuk menstabilkan peti suara kita dan supaya suara tu dia jadi kuat dan maintain dan tempoh yang panjang, dia memerlukan sistem resonance di sini untuk berfungsi dengan baik. Okay, alright, sorry. Jadi dengan itu kita boleh katakan penghasilan suara ni dia sebenarnya bersifat dinamik. Kita memang ada asas kita panggil frekuensi yang asas, tetapi kita pun boleh sebenarnya untuk pergi ke frekuensi yang lebih tinggi atau rendah bila-bila masa kita perlukan. Demikian untuk penghasilan suara ni sangat bergantung kepada apa keperluan kita dan juga emosi ataupun sikap kita terhadap sesuatu situasi yang memerlukan kita bercakap. Contohnya kalau kita pergi ke rumah seseorang kan, kalau orang tu kata masuklah dengan masuklah, masuk. Jadi saya rasa saya mungkin akan masuk kalau dengan suara pertama, tapi kalau kedua dan ketiga tu saya akan minta diri dan datang kemudian kan, macam tu. Jadi dan untuk suara ni dia mesti berfungsi untuk memenuhi keperluan setiap individu. Dia basically dia tidak ada masalah sebenarnya. Misalnya macam kadang saya dapat rujukan daripada guru dan mungkin soalan ialah salah ke cara saya bercakap sama ni. Okay. Sebenarnya dia tidak ada masalah segi cakap secara umumnya sebab suara kita mestilah memenuhi keperluan kita pada masa itu. Contohnya kalau suara yang saya guna sekarang, inilah suara yang perlu saya gunakan bila saya nak present. Tetapi suara ini saya tidak boleh gunakan masa saya mula-mula jumpa mak mertua dulu kan. Sebab nanti bunyinya macam anak lelaki dia tidak selamat berada dengan saya, nampak macam kontrol. So mungkin kalau dengan mak mertua saya kena guna suara yang little bit softer. Okay. Dan jadi sama juga kalau seorang guru mungkin masa dulu perlu lontarkan suara dalam kelas yang tinggi, dia sebenarnya ada teknik yang untuk kita keluarkan suara dengan kuat secara selamat ataupun even ada teknik untuk kita menjerit dengan selamat. Sebab kalau suara kita menjerit tanpa teknik yang selamat, di situ akan berlakunya kecederaan pada peti suara.
Dan keberkesanan untuk suara juga sebenarnya dipengaruhi oleh pelbagai faktor. So bila kita kata suara itu tidak normal, dia boleh berlaku tidak normal kerana pitch, kerana kelangsingan dia. Contohnya kalau lelaki kita expect suara dia pitch yang rendah, right? Namun mungkin ada setengah-setengah remaja atau orang dewasa, mungkin walaupun lelaki tetapi suara dia pitch dia masih tinggi ataupun seperti perempuan. Okay? Ada juga yang tidak normal segi kekuatan ataupun overall quality, suara dia jadi serak, suara dia husky. Okey, suara itu juga kita kata tidak normal kalau walaupun ketiga-tiga segi pitch loudness yang kualiti normal, tetapi suara itu tidak memenuhi keperluannya untuk memenuhi keperluan. Ini khususnya untuk mereka yang banyak menggunakan suara seperti guru ataupun politicians ataupun ustaz-ustazah ataupun imam yang perlu menggunakan suara untuk azan ya. Okey. Alright, faktor yang boleh sebenarnya menjejaskan suara ni kita boleh terbagi kepada beberapa perkara. Okay, tadi saya dah sebut sikit tentang teknik penggunaan suara. Okay. Dari segi tidak memenuhi keperluan tu satu, dan dari segi endurance suara itu, kalau kita tidak mempunyai teknik yang betul, di situ yang suara at the end untuk kelas, suara kita akan jadi penat, suara jadi hoarse sebagainya. Emosi. Emosi sebenarnya memang boleh affect suara sebab apabila berlaku sesuatu yang sebenarnya menyebabkan emosi kita terganggu, bergantung kepada seseorang, kadang mungkin kita akan rasa lebih banyak tense kepada bahagian dada, okay, dan boleh mengganggu pernafasan. Ada juga sebenarnya yang rasa tense di bahagian leher. Dan ada juga yang tense di bahagian kepala, menyebabkan kita sakit kepala. So dia bergantung kepada keadaan juga. Dia ibarat especially bila zaman pandemik kan, bila guru-guru khususnya yang mempunyai anak-anak jarak jauh, dan kenapa kita tahu berlaku sesuatu tidak kena sebab kita tahu emosi terganggu sebab kita gunakan suara. Jadi suara itu sebenarnya represent emosi kita juga. Okey, lifestyle dia bergantung, bermaksud merujuk pada cara kita menyusun jadual harian kita. Okay. Suara ni sebenarnya adalah satu kerja dan kita bekerja untuk bersuara. Kita tidak relax sebenarnya untuk suara. So sebab itu kalau misal kata kita tidak ada rehat, semua aktiviti kita back to back, kita tidak ada masa untuk duduk dan juga untuk buat warm up suara, di situ pun menyebabkan suara kita tidak boleh kita gunakan secara efektif. Dari segi pekerjaan sudah tentulah kalau sebagai seorang guru memang demand dari segi penggunaan suara itu memang sangat tinggi. Untuk perubatan, faktor yang boleh menyebabkan masalah suara ini bergantung kepada mana-mana isu perubatan yang boleh affect sistem. Okay, ini termasuk kalau misal kata seorang kalau kita kerap ada masalah pada hidung seperti alergi sebagainya, jadi mungkin hidung kita akan sentiasa rasa macam tersumbat kan, jadi kita akan rasa macam sengau. Dan macam saya kata tadi, kalau masalah kepada bahagian sini, kalau udara tidak dapat bergerak dengan baik, dia akan menjejaskan kejelasan suara itu sendiri. Okay. Dan satu faktor yang selalu kami kerap jumpa adalah masalah reflux. Itu maksudnya ada asid daripada perut yang naik sehingga ke atas kawasan di larynx sini, ke kawasan peti suara. Okay. Asid ini boleh berlaku kerana apabila emosi kita terganggu. Macam saya kata bergantung kepada macam mana badan kita react. Okay. Dan asid itu boleh berlaku apabila kita terlalu ambil banyak kafein ataupun kita kurang tidur ataupun kita ambil makanan yang mungkin tinggi spicy. So sometimes apa yang kita boleh tahu macam mana kita reflux ialah apabila kadang-kadang kita rasa masam ataupun kita rasa ada something sebenarnya yang dekat leher menyebabkan kita selalu nak keringkan atau kita selalu nak cough out. Okay, kita selalu buat macam tu. Okay, perbuatan yang kita buat ni sebenarnya tak elok ya. Kita selalu clear throat ni
sebab dia menyebabkan peti suara kita ni dia sebenarnya macam kita crash. Jadi dia boleh sebenarnya menyebabkan nodul lah kan, dia boleh menyebabkan masalah pada peti suara. Okey, dan apabila reflux tu ada, dia sebenarnya boleh menyebabkan kawasan di sekitar peti suara tu dia jadi bengkak. Dan itu juga boleh mengganggu dari segi fungsi kita menghasilkan suara. Okey, ada soalan ke setakat ni? Tak ada ya? Okey. Alright. So, untuk suara dan juga pengajaran, saya pasti cikgu-cikgu pun tahu yang apabila suara ni dia penting kan untuk support proses pembelajaran dan juga untuk manage classroom. Dan apabila kita tengok dari segi keberkesanan komunikasi, sebenarnya keberkesanan komunikasi yang digunakan secara perkataan ni hanyalah 3% sahaja. 97% keberkesanan komunikasi ni dia banyak bergantung kepada perkara-perkara bukan perkataan, termasuk dari segi perbuatan dan juga intonasi perkataan. So apabila dalam tempoh pandemik ini, dia sebenarnya demand untuk dari segi penggunaan suara yang baik tu dia sangat penting untuk membantu anak-anak murid faham sebenarnya apa yang cuba disampaikan oleh para guru. So jadi apabila berlakunya peningkatan dari segi demand untuk menggunakan suara ini, dia boleh membawa kepada voice fatigue. So di situ apabila kita fatigue, di situ yang kadang-kadang sebutan kita boleh jadi tidak jelas dan juga anak murid kita mungkin akan miss out apa sebenarnya maklumat yang perlu disampaikan. Mungkin perkara ni ada guru-guru yang dah tahu, dalam bahasa Melayu, kita sebenarnya banyak tekankan sebutan di bahagian belakang. Contohnya kalau kita kata kedai, kedai tu selalunya kita tak emphasis, kita banyak emphasis die. Okay? Jadi kalau kita fatigue, sometimes murid akan tak dengar perkataan ke tu, dia akan dengar perkataan die saja. Dan ditambah pula kalau kita bercakap laju, lagilah dia akan miss out perkataan itu. Okey. Contohnya kalau kita kata pada anak kecil kita kata jom kita pergi kedai. So jadi dia mungkin akan dengar om pergi kedai. Right? Jadi itu boleh menyebabkan communication breakdown. Okey. So apa strategi-strategi yang cikgu-cikgu boleh gunakan untuk mengurangkan keadaan voice fatigue ini? Saya bahagikan kepada 3. Okey, pertama dari segi penggunaan teknologi, right? Jika dahulu masa berlaku pengajaran face to face, memang salah satu cara yang saya galakkan para guru guna adalah untuk menggunakan mikrofon. Dan mikrofon yang paling baik adalah mikrofon yang boleh diletakkan di sebagai ini, seperti yang saya pakai sekarang, right? Bukan mikrofon yang letak yang macam lapel mic, dan kalau masa pandemik sekarang ni bukan mikrofon pada laptop. Alright. Kenapa kita perlukan mikrofon macam ni? Sebab nak memastikan signal perkataan suara yang kita hasilkan tu dapat ditangkap dengan jelas. Alright. Dan apabila kita boleh menggunakan satu sistem yang boleh pick up suara kita untuk audience kita dengar, dia sebenarnya kita dah menjimatkan tenaga kita untuk bercakap pada masa yang panjang. Right? Okey, dari segi kedudukan, kedudukan ini pun penting sebab apabila kita mengamalkan posture yang baik, of course salah satu manfaat adalah untuk mengurangkan risiko cikgu untuk kita semua untuk mendapat masalah sakit belakang, right? Tapi yang paling penting kita nak posture yang macam ini sebab kita nak pastikan paru-paru kita dapat berkembang, expand secara optimum. So, kalau kita dalam keadaan slouchy, jadi masa tu paru-paru kita dia tidak dapat kembang optimum, jadi kita kurang sebenarnya kita kata lung capacity untuk membantu penghasilan suara. So dia ibarat macam kita macam singers, kalau penyanyi dia nak nyanyi kod suara perut kan. So jadi pun samalah, cikgu kita pun nak bercakap dan mengajar dengan suara perut. Okay.
Dan juga untuk leher, kita tak mau dalam keadaan macam ini sebab dia kadang-kadang dia boleh menyebabkan pun sakit pada tulang belakang, pada otot belakang dan juga leher. So kalau kita ada sakit all these thing ni, belakang, leher sebagainya, dia akan menyebabkan kita tidak selesa. Jadi kita pun dia mungkin akan menjejaskan fokus kita untuk bekerja dan bercakap dan mengajar. Okay? Alright, so boleh make sure macam ni ya. Alright. Dari segi preparation diri, kebanyakannya saya percaya cikgu-cikgu dah buat. Cuma saya go through balik. So dari segi jadual, terutamanya kalau para guru ada anak kecil yang tak boleh dihantar ke taska, di situ yang saya tahu, saya boleh rasakan memang struggle untuk kita nak arrange antara keperluan PDPR anak, nak manage anak dan juga nak manage anak murid sendiri. Tapi kalau boleh kita boleh mesti ada clear jadual supaya kita lebih organize. Jadi kita akan bersedia untuk bercakap dan mengajar. Alright. Air perlu ada supaya keep hydration, dan hydration tu perlu sebab peti suara kita ni sebenarnya dia bersifat elastik ya, dan jadi air tu perlu sebagai pelincir supaya peti suara kita tu dapat bergerak dengan selesa. So air yang disarankan adalah air masak, right? Kalau untuk kopi sebenarnya digalakkan untuk kurangkan sebenarnya sebab kopi dia ada kafein yang boleh ada apa orang kata ejen keringkan, dia rasa kering. Okay? Bukan kata tak boleh langsung kopi, saya memang kopi person. Cuma saya kata macam hari ni sebab saya kena present jadi saya kurangkanlah kopi saya. Okay. Untuk makan, yes cikgu kena make sure cikgu makan makanan yang untuk make sure cikgu tak lapar masa mengajar. So again macam saya kata, bila kita lapar, kita akan jadi tergesa-gesa, kita akan jadi laju dan kita tak boleh fokus untuk bekerja bagi bercakap. Alright. So masa mengajar ni kerja tu dia banyak. Nanti nak mengajar, nak menggunakan suara yang betul, nak bagi nak pantau anak murid. Okay. Dan untuk makan ini macam saya kata, kalau cikgu rasa contohnya bila ada rasa makan spicy food dan cikgu rasa seolah macam ada asid, ada rasa masam, okay, ataupun ada rasa perlu something clear, mungkin makanan jenis itu perlu dikurangkan. Alright. Kalau cikgu memang ada reflux, sebenarnya disarankan cikgu memang kena atur jadual pemakanan, dan makan sebenarnya paling elok untuk mengurangkan risiko reflux ialah tempoh makan yang paling elok waktu akhir makan, yang paling elok untuk mengurangkan risiko reflux sebelum tidur dalam 4 jam. So maksudnya kalau cikgu tidur pukul 6, sebaik-baiknya dinner tu mesti sebelum pukul 6 ataupun sebelum pukul 7 malam, ya, 6 petang atau 7 malam. Supaya perut kita ada masa untuk digest, jadi bila kita tidur tidaklah ada asid yang boleh naik dan mengganggu keadaan peti suara kita. Okey, satu lagi sebenarnya yang penting adalah dari segi emosi cikgu ya. So emosi ni sebenarnya dia sangat apa orang kata memberi kesan kepada suara. Sebab itu dia sebenarnya ada satu term yang kami panggil psychogenic voice disorder. Maksudnya dia tidak ada apa-apa masalah pun pada peti suara, otot semua okey, peti suara cantik, pergerakan, tapi tidak boleh menghasilkan suara disebabkan reaction kepada keperluan psikologi. Okay? So jadi dari aspek itu dia sebenarnya kalau kita rasa stres, kita rasa penat, one thing yang sebenarnya badan kita perlukan adalah validation. So maksudnya at least yang kita boleh kata pada sendiri, saya penat. Okay? Ataupun mungkin ada setengah-setengah anak murid yang sebenarnya lambat masuk dan sebagainya, dan apa perasaan cikgu pada masa tu? Cikgu boleh actually validate dulu perasaan cikgu dulu, baru cikgu bercakap ataupun address. Alright? So maksudnya bagi acknowledgement pada emosi itu perlu sebelum kita proceed dengan pengajaran sebagainya. Alright? Okay. Alright.
Dan dari segi voice preparation juga kita boleh plan untuk menggunakan suara secara ekonomi. Alright. So maksudnya kena plan juga macam mana nak bercakap untuk satu-satu syllabus tu kita nak terangkan dalam keadaan yang simple dan jelas. Okay. Mungkin cikgu kena plan juga, kita boleh plan juga di mana yang kita nak pause, di mana kita nak silent time. Okay. Dan silent time ni sebenarnya penting sebab pada masa itu cikgu boleh buat sedikit voice warm up yang akan ditunjukkan oleh Datuk Syafinas nantilah. Ya. Okay. Untuk setiap message yang diajar, dia penting untuk kita kena pasti supaya kita boleh highlight the word, maksudnya kita letak stress. Okey, untuk guru-guru yang ada anak kecil, sebenarnya ini pun adalah salah satu strategi untuk merangsang bahasa. Contohnya kalau kita nak highlightkan antara bola besar dan bola kecil. So kita boleh kata bola besar, bola kecil. So kalau nak highlightkan besar, word besar tu kita boleh besar. Okay, untuk attract anak murid ataupun even anak kita supaya mendengar pada keyword. Right? Dan gunakanlah perkataan rate of speech kita tu kena slow. Dan bagaimana kita nak slow rate of speech, beri peluang pada diri sendiri untuk sebut setiap suku kata ataupun at least letakkan banyak koma pada ayat yang kita gunakan. Dan satu lagi yang penting adalah untuk kita fokus kepada diction untuk speech clarity. Maksudnya dari segi sebutan kita. Okay, untuk bahasa Melayu dia sebenarnya agak mudah sebab kita memang very vowel. Contohnya kalau kita kata bola, so kita nak practice untuk be clear, kita sebut dulu the vowel OR. So then baru bola. Alright? So untuk English memang kena dengar dan dengar dan memang kita kena practice lebih lain sedikit lah. Okay. Dan satu lagi yang penting adalah untuk warm up suara itu sebelum kelas sebenarnya, semasa kelas dan selepas habis setiap kelas. So kalau cikgu ada 7 kelas, 7 tu bukan sekarang kot. Katalah ada 4 kelas, it's good untuk cikgu plan supaya cikgu boleh buat voice warm up. Dia pentingnya voice warm up ni sebab kita nak reset balik peti suara itu untuk the next movement. Okay? Alright. Ada soalan tak setakat ni? Okay. So kalau ada ke? Mas Sharina, Ya. saya nak tanya, kenapa kalau kita baru bangun tidur, suara kita lain dengan suara kita masa biasa? Oh, sebab masa kita tidur, otot kita semua relax. Jadi masa tu pun termasuk otot peti suara tu relax. Kita tak set lagi untuk bekerja. Dua, mungkin pada masa itu sebab mungkin kita peti suara tu dia kering. Jadi pergerakan tu dia jadi tidak smooth. Tak smooth. Dan sebenarnya dia satu lagi kadang-kadang yang saya selalu dapati sometimes endurance kita tu mula-mula kita ada tapi hujungnya tu suara kita jadi fade. Jadi serak. Contohnya kalau kita kata hari ni nak makan apa, so mungkin kalau kita tidak ada endurance, even ayat tu pun dia boleh jadi hari ini nak makan apa. Dia jadi fade kat bawah. Kat belakang tu. Right? So sebab tu saya kata kita sebenarnya bekerja untuk suara. Okay. Jadi bila saya nak balik pada yang jadual ini, saya lupa nak maklumkan tadi, saya pada mengajar dan juga urusan harian, digalakkan cikgu pun mesti tetapkan masa untuk cikgu-cikgu untuk kita semua ada senaman. Okay. Sebab senaman tu pun sebenarnya membina endurance badan kita. Jadi insyaAllah dia akan membantu untuk bersuara dengan lebih baik. Dan especially kalau mungkin kita ada saya ada 2 kes yang sebenarnya dia ada reflux
dan juga ada keperluan untuk bersenam ya, menurunkan berat badan. Dan apabila individu berkenaan, sebenarnya dia cuma address 2 benda tu je. Dia saya ada individu berkenaan report ada positive effect pada suaranya. Okay. Of course, saya suspect ada juga kaitan dengan impact kepada emosi. Right? So semua benda tu berkait rapatlah antara satu sama lain. So it's about healthy lifestyle. Ya? Okay. Alright. Saya cuma nak share, walaupun saya speech therapy masa tahun, sorry. Ya cikgu ke? Tak, masa saya, walaupun saya speech therapy, tapi antara tahun 2002 hingga 2006, setiap tahun bulan Julai, saya akan MC sebab masalah suara. Masa tu memang saya total loss, voice loss. Okay. Dan apabila saya sebenarnya memang buat terapi sikit dengan kawan saya, satu batch. Saya tahu teknik tapi saya perlukan seseorang untuk coach saya dan bantu saya untuk faham apa yang berlaku. Okay. Jadi apa yang kami dapati pada masa itu, kenapa Julai? Sebab masa Julai itulah ada audit SIRIM. Right, dan saya adalah ketua dokumentasi, saya juga ketua unit, saya juga ketua QA. Jadi demand untuk pastikan jabatan PAS audit daripada SIRIM tu adalah sangat tinggi. Ditambah speech therapy pada masa itu cuma 2 orang je kami cover patient in and out, baby sampai orang tua. Okay, so jadi pada masa itu pada masa Julai because of stress, saya akan ada lots of banyak reflux sehingga peti suara saya bengkak. So sebab itu dia jadi berulang. Okay, so apabila saya dah address isu itu dan daripada itulah alhamdulillah tak ada lagi MC lah kerana masalah suara. So jadi dia sebenarnya untuk konteks saya, dia bukanlah berkaitan dengan teknik, tapi dia berkaitan dengan emosi yang menyebabkan berlakunya reflux. Jadi di situlah saya belajar untuk menguruskan jadual saya, belajar untuk kata tidak walaupun susah, dan juga belajar lebih macam mana untuk menguruskan keperluan ISO tu dengan lebih baik. Macam tu. Okay. Alright. Okay. Saya tengok ada soalan ni. Ya saya. Aisyah bacakan Syah. Okay, soalannya Puan Syarina, how to warm up the voice tu, especially before? Okay, saya simpan soalan tu masa praktikal boleh? Boleh Puan Syarina. Thank Okay. you. Alright. Soalan lain? Itu saja untuk masa Itu saja. sekarang. Okay, alright. Okay. Saya nak pesan nanti sikit pesanan masa buat voice warm up. Alright. Macam seperti saya kata, dalam menggunakan suara, kita sebenarnya perlu warm upkan seluruh struktur ya yang terlibat dalam penggunaan suara. Jadi masa praktikal dan voice warm up nanti, saya nak minta cikgu-cikgu first fokus kepada arahan dan jangan elakkan daripada exert energy tu kepada peti suara, force. Means that cikgu jangan force dekat letak energy tu dekat bahagian leher. Okay? Alright. Mungkin untuk memudahkan sementara tunggu Datuk Syafinas join kita, mungkin saya boleh tunjuk sedikit kot macam mana cikgu nak appreciate dekat mana sebenarnya cikgu letakkan all the work. Alright. Okay. Boleh buka kamera kalau membantu. Okay. First, saya nak minta cikgu fokus kepada tangan cikgu. Okay. So, kalau rasa perlu sendiri dan nak fokus, tak nak orang tengok macam mana reaksi muka sebagainya, boleh tutup kamera pun tak apa. Sebab saya tak nak cikgu semua ada rasa anxious. Pada masa ni saya nak cikgu really fokus kepada diri cikgu. Okay? Alright. So dalam kiraan 8, saya nak cikgu pindahkan semua stres yang cikgu ada dalam badan cikgu, whatever pressure tu ke tangan. Alright?
And then lepas itu kita akan hold it dalam kiraan 8. And then lepas itu kita akan lepaskan perlahan-lahan dalam kiraan 8. Okay, sedia ya? Alright, okay. Alright, sekarang ni kita pindahkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan perlahan lepaskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Alright. Ada rasa pressure di sini? Di belakang? Di leher? Ah. Okay, tak, I mean just cuba nak bagi awareness dekat mana kerja tu. Okay? Alright. Okay, ada atau kalau kita letak semua tense kat sini, okay, kalau kita rasa penat, maksudnya kita memang kerja kat sini je lah. Kalau masa kita buat kat sini, kita rasa tense kat sini, so maksudnya sebenarnya sini yang kerja. Alright? Okay, so that is something yang sebenarnya bagus untuk cikgu, katalah kalau macam cikgu rasa pressure sangat, one way is actually to release the pressure adalah untuk gunakan kaedah itu. Okay, kedua adalah dari segi pernafasan cikgu. Okay, okay, bila kita tense, sometimes memang kita akan penafas kita dia jadi tidak cantik, tak betul so mungkin kita akan rasa kita akan bernafas setakat macam ni sahaja sebenarnya. Okay, so kita akan gunakan bahagian dada atas saja. Kita tidak menggunakan otot di bahagian diafragma kita ataupun orang panggil otot perut lah. Right. So macam mana cikgu nak tahu kita ni bernafas dengan cara yang betul atau tak? Kalau kita letak tangan kita satu dekat dada, satu lagi di bahagian abdomen, iaitu di atas sikit, bukan perut atas sikit pada perut, bahagian perut atas. Okay, jangan letak kat perut. Letak perut atas. Okay. Dan cuba bernafas. Bernafas macam biasa. Siapa yang rasa bahagian atas tu bergerak lebih banyak daripada bahagian bawah? Okay, alright. So dia sebenarnya itu bukan itu bukan teknik yang optimum sebenarnya. Okay, kita boleh train untuk kita guna abdominal breathing. Alright, dengan macam ni kita nak tahu ialah sebab otot dekat bawah ni dia akan bergerak lebih banyak daripada kat sini. So kita sama lagi untuk tertrain, kita fokus kira 1 sampai 8, feel semua angin tu dia sebenarnya memenuhi bahagian paru-paru kita sehingga kita rasa dia bahagian otot kat bawah ni, alright, perut, bahagian atas perut abdomen ni dia sebenarnya lebih banyak daripada dada kita. So kalau saya cuba demo sikit, so dia akan jadi, tak nampak. Okay, nampak ke cikgu? Macam tu. Nampak. Okay. Boleh Okay, so bila cikgu buat macam tu, cikgu boleh juga kalau masa keluar nafas ikut hidung, and then keluarkan nafas perlahan ikut mulut. Okay. Teknik ni sebenarnya dia sangat penting untuk cikgu lakukan, especially bila cikgu stres. Sebab bila kita stres, kadang kita akan hold breath sebenarnya. Kita akan tahan pernafasan kita daripada bernafas secara optimal. So kalau untuk pesakit-pesakit saya yang saya nampak very stress, saya akan actually introduce this way. Okay, sebab proper breathing sebenarnya penting untuk voicing yang betul. Okay. Alright. Sekejap saya belum dapat signal pada Tok Syafina. So saya boleh move on dulu kepada apa yang selalu saya buat lah sebab dia sebenarnya ada banyak cara untuk voice warm up. So mungkin saya tunjukkan apa yang saya buat dulu. Alright. First, cara dia kita akan menggunakan bunyi siren. Bunyi siren NG lah. Alright. Dan untuk keyword dia kita akan gunakan ring. Okay. Sekarang saya nak invite cikgu. Bila cikgu cakap ring, masa NG tu, ring, dekat mana cikgu rasa lidah cikgu berada?
tu buat ring. Okay. Alright, lidah tu macam ni. Masa kita buat ring, lidah tu dia berada di mana dalam mulut? Atas kat mana cikgu? Dekat atas ni, tekak Okay. Alright. Kakak kat geraham atas tu So sekarang ni saya nak cikgu fokus kerja dekat situ untuk sustain lidah di atas. Ring. Kalau perlu cikgu boleh gunakan otot di muka dan hidung supaya dia ring. Fokus work. So jadi pipi dan hidung cikgu tu tarik dia. Ring. Cuba. Okay. Put all the work there ya. Alright. Sometimes mengajuk anak kecil yang merajuk pun boleh membantu macam ring. Okay. The idea ialah kita tak nak ada work kat sini dulu. Dia memang akan bagi benefit pada peti suara. Tapi kita nak activatekan semua otot-otot di muka, di lidah untuk menstabilkan peti suara kita. Alright. Cikgu ingat tak mungkin masa zaman saya Ziana Zain, Aisyah saya tengok Ziana Zain, pernah tengok Ziana Zain nyanyi? Okay. Pernah kan? So masa dia nyanyi lagu Mada Berhelak atau even Celine Dion masa dia menyanyi, bila nak go high, apa yang kita nampak pada leher dia? Dia sebenarnya dia berdiri secara tegak kan? Dia tegak dan dia akan stablekan diri dia. Dan pada masa itu voice control dia memang cantik, dia tidak akan break. Okay? Disebabkan dia menggunakan otot-otot di sini untuk support peti suara yang saiz dia sebesar ini sahaja. Right? Alright. So jadi sekali lagi bila cikgu buat ring. Okay, good. So dalam ring tu, just do it softly, tak perlu kuat-kuat. So masa tu saya nak cikgu go low and then lepas tu go up. So jadinya dia macam ni. Ring. Boleh try? Okay, kalau nak dengar suara sendiri sama ada pecah atau tak, cikgu masa buat tu, cikgu boleh tutup telinga. Tutup telinga. Okay. Cakap ring dulu untuk set. Ring. Okay. Alright. Komen, soalan, komplain. Ada siapa rasa, oh actually sakit kat sini. I feel more work here, bukan kat sini. Saya lah Puan Syarina kan. Saya rasa ni je lah, dekat pipi saya je lah kan. Rasa macam kan Puan Syarina kan suruh kita gunakan otot muka kan. Tapi kalau kata macam sakit tu kat mana? Kat bahu lah. Cikgu strain tu. Okay. Alright. So cikgu pun boleh actually buat ni sebab dia punya work kita tu kita nak fokus kat situ. Alright. Tapi sebenarnya kalau sakit bahu ni sebenarnya ada banyak faktor lah yang menyumbang. Okay, tapi dalam masa voice warm up ni kita memang nak menggunakan, kita nak train juga lidah kita supaya dia fokus. Dan sebenarnya bila cikgu buat macam tu, sebenarnya cikgu build up awareness ke fungsi lidah untuk membantu cikgu bercakap. Alright. Okay. Saya sambil-sambil tu saya tengah check kalau Datuk Syafinas bagi hint nak masuk. Saya ada ni ke? Minta admit ke? Tak ada lagi. Belum lagi. Okay, tak apa. Tak apa. Kita janji pun pukul 4. Alright. Ada soalan? Okay, so itu salah satu teknik dan saya sebenarnya lebih galakkan kalau cikgu nak buat memang baik guna, kenapa saya pilih
ring tu sebab ng tu sebenarnya dia menyebab peti suara kita dia just bergerak macam ni je, right? Saya tak galakkan cikgu buat guna EAI sebab dari segi pergerakan peti suara tu kalau salah teknik sebenarnya cara kita tu dia menyebabkan peti suara dia banging each other. Alright? Okay. Sebab dia setiap bunyi tu cara peti suara kita bergerak dia berbeza. Jadi ada yang sebelum kita bercakap kita tutup rapat, lepas tu baru dia bergetar. Tapi ada setengah-setengah bunyi dia sebenarnya cuma jumpa sekejap aja. Okay. So baik guna ing. So bila nak buat dia sebenarnya kalau cikgu tak mengajar sekalipun digalakkan untuk buat 10 kali sehari. Okay. So kalau cikgu buat ring and then go low pitch to high pitch dah kira one cycle, cukup lah. Lepas tu buat lagi. Nanti kan buat lagi. So dia nak warm up untuk menjadikan peti suara kita ni dia lebih fleksibel. Gitu. Okay. So bila cikgu perlu dapatkan input ENT? Kalau cikgu kerap ada merasa selalu dapat laryngitis, maksudnya selalu dapat selalu demam ataupun ada isu pada peti suara sehingga cikgu kerap perlu MC, saya galakkan cikgu boleh jumpa ENT untuk ENT assess dulu peti suara cikgu and then kalau perlu ENT akan refer kepada speech therapy. Ya. Apa tanda-tanda awal peti suara kita rosak? Suara serak ataupun kita tak boleh nak kuatkan suara ataupun kita kerap mengalami suara tu dia jadi gangguan kepada keberkesanan suara. Macam saya kata tadi, sometimes nak pergi ke voice therapy ni tak semestinya kena tunggu sampai kita ada serak-serak basah suara. Kalau misalnya macam suara tu menyebabkan kita tak boleh nak jalankan tugas kita secara berkesan pun masih boleh untuk jumpa untuk terapi suara. Contohnya kalau macam ada cikgu terlibat dalam menjadi muazzin contohnya, dan bila nak pergi ke sebutan hayya al-salah, hayya al-falah yang memerlukan sustain suara panjang, itu ada difficulty pun masih boleh jumpa. Okay. Okay, good. Alright. Assalamualaikum Datuk Syafinas. Salam. I don't see you. How are you? Can you see me? Can you see me now? You look beautiful as always. Terima kasih. Okay, I actually have finished my presentation and I've showed them, I introduced them to sirening as one way to voice warm up. Right. And they're able to do it. So I guess I just pass this platform to you. Okay. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm so happy to be here with you today. Thank you for having me. Thank you Datuk sudi datang. Thank you so much. Thank you Puan Syarina for inviting me. Kalau dia tak invite saya tak ada kat sini hari ni. So okay. So I'm very interested to know what you have learned just now about the warming up session. Tadi katanya dah buat siren kan? Boleh tak satu orang je untuk tunjuk macam mana you all buat? Jomlah, cikgu kena aktif sikit sebelum saya sebut nama anda. Jom saya pilih Ada tak yang handsome kat sini? Ada. Ada. Okay, kita tengok. Kenapa semua tutup muka? Okay, I pilih. I nampak handsome dah. Encik Hairul Zam.
Ya. Zam, mana Zam? Zam handsome Zam. Tepat sekali. Tepat. Ya, buka mikrofon, buka mikrofon. Tepat sekali. Okey, boleh tak? Cik Hairul. Zam panggil dia? Ya, Zam. Zam, boleh tak Zam tunjuk pada saya macam mana Zam buat? Siren. Siren. Mhm. Tak sama lah macam mana Puan Sarina buat tu. Sebab saya tu bunyi tak keluar-keluar bunyi ke tadi. Tu yang nak dengar tu. Dengar sikit. Okey saya cubalah. Ring ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ring. Alright. Very good, very good. Kita pilih yang perempuan seorang Perempuan seorang. Puan Nur Saadah Abdul Malik. Ya Allah. Okey, saya cuba Ya. Bismillah. Ring. Mana sadar hilang. Okay, alright, very good. Okay, macam I'm sure Puan Syarina tadi dah beritahu, bila kita warm up, the whole idea is macam kita sportsman kan, so kita kena stretch dululah kita punya muscle. So basically kalau warm up ni macam sebagai penyanyi, kita ada dua jenis lah. So one is warm up where we stretch our vocal folds, ya, regangan macam kita punya muscle yang lain kan. Macam sportsman kan, sebelum dia lari, walaupun dia dah berjalan satu hari, dia dah lari pendek-pendek, tapi kalau dia nak lari pecut, dia masih kena stretch dulu. So sama dengan vocal folds kita, sebab bila kita nak bercakap, menyanyi, bila kita mengajar kadang-kadang tanpa kita sedari suara kita naik tinggi kan. Tak leleh, apa awak buat? Macam tu kan, tak leleh tinggi. So kadang-kadang kita tak sedar kita menjerit. So kita kena pastikan kita jangan menjerit, kita jaga kita punya vocal folds tu supaya dia boleh digunakan sampai bila-bila. So therefore kita kena make sure kita stretch the vocal folds. So one is yang kita panggil stretching. Yang kedua yang kita gunakan lebih kepada vocalization, di mana kita gunakan alphabets untuk digunakan sebagai tools to warm up. Yeah. So maybe I will just touch a little bit on the stretching. Tadi you all dah buat siren. Okay, most important is when you do it, jangan macam ni lah. Macam Puan Saadah tadi, walaupun saya nampak saya tak nampak lehernya kerana memakai tudung, tapi saya tahu you buat macam ni. Kan? Okay? So make sure bila you naik tu you just relax. You can use or okay, or you can use e, or you can use r, whichever is suitable to you. Yeah, and you just go. Let's try with seperti sebuah perkataan bunga. Okay, kita try dengan tu dulu. But you make sure you punya lidah jangan naik. Lidah you yang we call it the tip of the tongue, letak belakang gigi bawah. Okay, and okay. Alright. So you jangan ini tak nak ya. Kita nak kita punya bahagian leher tu relax sebab kita punya lidah bukan kat sini je. Lidah itu sampai belakang. So kalau you buat you tarik lidah you ke belakang, you retract the tongue behind, dan kat belakang ni dah bergumpal kan? Okay, so we don't want that. So we want to make sure that everything is relaxed. Okay, so that's very good for you. So when you wake up in the morning, you can just straight away. Janganlah terus nak tinggi-tinggi, terus rendah. And then try bila you buat tu, when you warm up, do not stretch your head up, do not stretch left side or no, just keep your head very straight. Okay? Tapi pandangan tu biar memandang straight, and our jaw, our chin ya, dagu kita selari dengan lantai. So you just make sure it's selari. Kalau macam ni selari, kalau macam ni tak selari, macam ni pun tak selari. Okay? So as you can hear my voice, saya hanya bercakap. Tapi bila saya rendahkan ke saya punya
muka ke bawah macam ni, suara saya dah berubah. Walaupun sebenarnya hanya bercakap, tak nyanyi lagi. Ya, so try to keep your head in one position, which is looking straight ahead, and your chin is parallel to the floor. Alright, so next step is to make sure that everything else is relaxed. Breathing is also very important. So make sure you don't breathe like this. The first thing, bila saya suruh orang bernafas, dia akan kasih ni untuk saya. Okay, so tak mau. Alright, so first things first, breathing must be correct. Breathing is like your daily breathing. Where kalau kita hari-hari nak hidup, nak bernafas, kita tak adalah, dah makan belum? Dah makan. Dah pergi sekolah? Tak nak. Yeah, so it's a very natural, relaxed breathing process. So breathe through your nose preferably because it's cleaner. Yeah, you can of course breathe through your mouth, but when you have time, breathe through your nose because it's cleaner. Kita ada bulu-bulu hidung tu kan untuk menapis sebagai macam filter lah gitu, macam kita ni aircon ada filter gitu kan. So kita breathe through your nose and then breathe normal. Tapi imagine you are breathing, you bau sesuatu yang wangi sangat. Okay, perfume yang wangi ke, Cik Zam tengah fikir, bau siapa yang wangi, dia tengah fikir. Ya, perfume ke, bau nasi lemak yang sedap ke, ya. So you just take a deep breath. Imagine that your lungs is expanding from bottom to top rather than top to bottom. Yeah, so imagine this is your lung. So it's expanding this way rather than, okay, so it's deeper breath. So kalau kita pegang bahagian tulang rusuk kita kat sini, okay, I don't know if you can see tulang rusuk kita kat sini. So make sure that it expands that way, sideways. And also this part, which we call the epigastrium, goes that way. So yang belakang sini goes that way, ya, ke sana. So in a way it's 360 degrees opening when you breathe. Alright, so kalau you pegang kat sini di antara di tulang rusuk you yang ada, kalau anda rasa tu macam ada rasa macam gitar lah, gitar gering kat situ kan. Lepas tu kat sini ada you punya epigastrium, bahagian yang antara you punya tulang kat sini dengan tulang rusuk you, dekat situ ada bahagian yang lembut sikit, you boleh tolak situ. Okay, so if you put your hand there, here and here, you will feel the expansion. I don't know whether you can see it. Boleh nampak tak? So if I dari tepi, maybe you will see that my body will go that way. If you see it this way, you will see that this part goes ke depan. Bajunya tak sesuai. Okay? Can you see that? Okay? Bukan perut bukan perut ke depan. Bahagian sini ya. Okay, perut ke depan. Okay. Alright. So when you breathe, take a deep breath through your nose and imagine kita punya bahagian sini, kita panggil abdominal muscles, move to the side and forward, back ke sana ya. So 360 degrees opening. Then you have very good breath intake, ya. Kita ambil nafas yang baik, yang penuh. Tetapi selepas itu kita kena pastikan udara tu tak terus, okay? Maknanya kita tak boleh buat macam ni. So maknanya tak gunalah kita tarik nafas sepanjang mana pun sebab udara tu kita dah lepaskan straight away. So you want to be very stingy with your air that goes out from your mouth. Okay? Yang masuk tu nak banyak, yang keluar tu nak sikit-sikit. Okay? Macam kita pergi shopping lah. Duit bawa banyak-banyak, tapi nak bayar tu kalau boleh kita bargain lah kan. Nak murah je selalu kan. Jadi so kita kedekut dengan udara yang keluar ya. So let's do the next exercise which we call the hissing exercise. Hiss. Macam kita hiss budak ni. Okay? That. So you can use z. Up to you. You can use whichever that's comfortable, but usually kita akan gunakan ya. So relax saja. Okay? So saya exaggerate ni macam tu. Saya nak tunjuk you lah, tapi it's just macam sebut saya. Alright? So
you want to take a very deep breath without tension though. Okay, the key word here is ease, freedom, no tension. No tension here, no tension here. Just relax like everyday living. Okay, take a deep breath through your nose. Okay, as long as you can. Okay, tak nak macam tak nak dah. Sampai sedap-sedap je bunyinya tu, potong, relax. Okay, so do it about okay lah, mula-mula tu you boleh lah buat 15 saat. Mula-mula start 10, lepas tu 15, lepas tu 20, lepas tu 25, lepas tu 30. Okay, so you expand you punya breath, exhalation we call it, ya, pengeluaran udara tu kita control. So in singing, when we breathe, usually for normal everyday orang biasa, dia ada 3 proses, 3 step bernafas saja. Tarik nafas, lepaskan nafas, dan ada satu period where we call it the recovery period, where the body just relaxes and not do anything. But it's very short. Everything is like 1 second, 1 second, 1 second, sometimes even shorter than that. Yeah, but in singing kita ada 4, iaitu kita tarik nafas. We call it deep inhalation. Kita tak inhale saja, kita deep inhalation. Okay. Yang kedua kita ada suspension, where the muscle doesn't kita panggil dia macam the hanging, dia tidak in, dia tak ada out. Okay, dia control sikit, itulah di mana kita dapat support tu, ya, sokongan. Dan lepas tu kita exhale, kita control exhalation tu yang saya sebut tadi tu, kedekut dengan udara, and recovery. So you take a deep breath. So take a deep breath through your nose. Dalam, kita buat satu exercise ya. You tarik nafas dalam 2 detik. Lepas tu saya nak you control. Control maknanya you jangan kasih udara tu keluar, ya. Lepas tu sokong kat sini, bahagian epigastrium tadi saya sebut. Kalau you tarik nafas, lepas tu you pegang kat sini, you rasa dia keras sikit daripada biasa. Okay? You hold that for 1 second and then you exhale 10 lah. I kasih discount dulu. 10 seconds and then after that you relax for 1 second. So saya tunjuk. So saya akan letak tangan saya di sini. Okay? So saya tarik nafas 2 saat. Lepas tu saya hold 1 saat. Lepas tu saya exhale 10 saat. Lepas tu saya relax 1 saat. Lepas tu proses tu continue. Okay? So macam ni. Saya start. Relax. So I have done 3 rounds of breathing exercise tadi. Okay. So that breathing exercise tadi 10 saat, you boleh expand kepada 15 saat, boleh expand kepada 20 saat, terpulang kepada you. Apa yang you nak. Okay. Another way of doing it is to make sure that bila kita bernafas tu, bahagian ini menyokong kita punya pernafasan. Okay, so another thing that we call is the staccato exercise. Staccato in music means short and detached. Okay, so kalau kita nyanyi kita sebut ha, tapi kalau staccato ha ha he hu hi ha, gitu. Okay, so saya nak you buat, pernah nampak anjing? Ya, we call it the panting exercise. So macam anjing tu dia panting kan. Okay, so if you pant, you will feel this part going ta 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 like that. So you go
Jangan. Ada orang bila saya suruh pen, dia sedut ke dalam. Dia nak keluar. Okay? So everybody try with me. Do about 10, yeah? So put your hand on your epigastrium tadi, bahagian sini tu. Now you go. Relax. Okay, mari kita cuba lagi sekali. Relax. Go. Okay, so you can go faster. All right. Okay, so all this you need to practice, barulah dia muscle tu nak mengikut kata. Dia muscle ni macam kita pergi vocal folds kita ni, badan kita ni dia macam kita pergi gym lah. Hari ni kita boleh buat angkat 1 kg je. Besok kita boleh angkat 2 kg. Lusa kita boleh buat masih 2 kg tapi end of the week kita boleh angkat 5 kg. And it gets stronger and stronger. So you need to practice and make sure that the muscle remember what to do. And we usually call it's the muscle memory. The muscle will remember what to do if you train it to do it every day. Okay? It does not need to be 1 hour. It can be 10 minutes in the morning, 10 minutes at night, you know, short but padat rehearsalnya, ya. Another thing that you can do is lip trill. I'm sure everybody pernah dengar bubbling. Kalau you selalu tengok AF ke apa ke rancangan reality, you akan selalu dengar bubbling. We call it lip trill. Maknanya to change. Trill is to oscillate, to change 2 notes, ya. So bila kita buat lip trill tu, bibir kita tu dia bergetar. So macam kita sebut kan, macam kalau kita buat budak-budak wala comelnya macam tu kan. So that's the exercise. Very relaxed. If you can't do it, that means you're putting too much pressure on your lips. Yeah. So you have to make sure that it's relaxed. Cobalah. Relax. Okay. So now kita boleh menggunakan pitch. Alright. Tadi kita guna random pitch. So sekarang ni you boleh gunakan anybody here knows music? No? Okay. Anda familiar dengan Do Re Mi Fa So La Ti Do? Familiar? Okay. Kalau music tu kita ada 8 not. Do Re Mi Fa So La Ti Do. Okay. So sekarang ni saya nak 5 je. Do Re Mi Fa So. Okay. Do Re Mi Fa So. Okay. Okay. So kalau saya start dengan note ni. Do Re Mi Fa So. Okay. Kita cuba note lain. Do Re Mi Fa So. Okay. Good. Turun. Do Re Mi Fa So. Okay, kita naik tangga. Naik tangga. 1, 1, 1, 1. Apa kata kita cuba panggil lah nama orang. Puan Nasrin Masngut. Nganga kau. Okay, ada. Go. Ni. Do Re Mi Fa So. Do Re Mi Fa So. Okay. Okay. Alright. Ansara Tepen. Apa itu? Mbak Im. Okay. Jom. Do Re Mi Fa So. Do Re Mi Fa So. Perfect. That's Woi, sedap Mbak Im. Saya nak cuba. Saya nak cuba. Siapa yang nak cuba tu? Saya. Tak nampak. Sebut nama. Noreha, Puan Pengetua. Puan Pengetua. Saya tak Okey, saya cuba. Siapa? Puan Noreha. Okay. Hilang dah. Okey, saya cuba Yes, please. Do Re Mi Fa So. Okay, very good. Noreha okey. Very good. Okay, Pengetua boleh buat, orang lain pun boleh buat. Okay. Puan Nur Faizah Khalid. Yang buat terperanjat.
Do, re, mi, fa, sol. Alright, okay, you got the idea, right? Dia macam dari note yang rendah, dia menaik ke atas. Ya, do, re, mi, fa, sol. So you boleh buat dari note yang atas turun ke bawah. So, fa, mi, re, do. So tak pentinglah dia punya sebutan tu, just la, 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 la. Dari atas ke bawah. So let's try this one. Orang lelaki dengan orang perempuan suara agak berbeza in terms of range, ya, julat suaranya. Kalau sekiranya you tak sampai, mungkin terlalu rendah untuk you, mungkin ada lelaki yang tinggi, dia tak sampai note tu terlalu rendah, so you just wait, until it's comfortable for you and you join in. So you can do this. Okay, so this again, you need to make sure everything is relaxed. Okay, 1, 2, 3, go. Hah? Ya. La 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 la, go. La 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 la. Saya yang nyanyi lah, you nyanyi. Alright. Okay. Kali la 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 la, you go. Go. Okay. One more. La 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 la, go. Our note is from top. La 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 la, dari atas ke bawah. Ready, go. Good. Jaga air luka Okay, seterusnya. La 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 la, and go. Very good. I think that's Khairul Nizam that I'm hearing. Very good. La 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 la. Ready, go. Very good. One more. La, go. Okay, alright. So, dalam warm up ni dia sebenarnya kalau you check dekat dalam internet ada beribu-ribu cara untuk warm up, ya. Tapi one of the best is to do lip trill because it's very relaxed, yeah, and it ensures that your lip area is relaxed. Sebab bila kita cakap, mulut kita ni lah yang nak bertutur kan. So you have to make sure that it's relaxed. And another one is tongue trill. Exactly the same, but lidah yang okay, siapa yang ada masalah untuk roll the tongue, you can start with you can start with whichever yang comfortable for you lah. P-R-R-R-R atau D-R-R-R-R. Yeah, you can start with that. Correct. Okay. So these two exercises. Lip trill is to ensure that your lip area is relaxed. Tongue trill is to ensure that your tongue is relaxed. Sebab bila kita bercakap, bibir dan lidah kita ni lah yang sibuk bekerja. Dia ke sana ke sini kan. Lidah kita tu dia lah yang dia ta, la, ma, na. Dia bergerak sentiasa. Nya. Yeah, so your tongue is always moving, your mouth is always moving. So you want to make sure that these areas are relaxed. Okay, and in order for you to achieve that, you do this exercise yang saya sebut tadi itulah r dan tr. Exercise dia sama, you boleh guna benda yang sama. Okay, you can do the same thing. It's good to start from top to bottom. Because bila kita start dari atas, kita menggunakan area lebih kepada sini. Jangan begini ya. Tak nak. Kita nak macam orang nangis. Bunyi dia macam orang nangis. Bukan macam orang menjerit. Okay? Avoid screaming. It feels more like a cry. Okay? Like orang nangis. So, we want that kind of feeling. Release tension, not acquire tension. Okay, so you go.
So tadi you buat siren kan? Okay, bunyi anak siapa yang menangis tu? Alright. You boleh juga buat all the way up, all the way down. Habis meleleh-leleh air you. Dan kita juga boleh buat okay? So those are the stretching exercise. So for vocalization, kita boleh gunakan the basic bahasa Melayu kita. Usually kalau menyanyi kita gunakan huruf-huruf Itali. Okay, bahasa Itali kerana it's very forward and it's very pure. Sebenarnya dia lebih kurang macam bahasa kita. Bahasa Itali dia cuma ada A, E, I, O, U, O, and E. Ada 7. Kita ada satu lagi, E. Kita pun ada kan? A, E, I, O, U, O, E. Kita ada E. Right? So it's almost the same. So you can use, and I like to start with atau okay? Why? Siapa yang ambil gambar tu? Nanti I post. Okay. Okay, so you have to the nasal consonant sebab you akan rasa sensasinya lebih kepada bahagian sini. You rasa? Kalau you letak jari di sini, you akan rasa getaran tu. Kita tak nak kita nak rasa di sini, bukan rasa di sini. Okay? So, I'm going to introduce to you ma, me, mi, mo, mu. Okay? A, E, I, O, U, tapi kita letak M kat depan dia. Ma, me, mi, mo, mu. Kita boleh gunakan exercise yang sama macam tadi. Tadi kita buat la 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 dari atas ke bawah kan? Ma, me, mi, mo, mu. Got it? Okay, jom kita try. Saya sebut la 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 la. You nyanyi ma, me, mi, mo, mu. Okay? Are we ready? Yes. Yes. 1, 2, 3, go. ma, me, mi, mo, mu. Very good. Saya nak naik atas dulu baru saya turun. Seterusnya. Dengar. La 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 la. Your turn. Ma, me, mi, mo, mu. Right. Next one. La 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 la. You go. Ma, me, mi, mo, mu. Lagi tinggi. Ya, lagi tinggi. Go. Ma, me, mi, mo, mu. Very good. Sekarang saya nak satu lagi. La la, go. Ma, me, mi, mo, mu. Betul. Tapi, Khairul. Yes. Darling. Okay. Khairul. Yes. You jangan pergi kepada, you buat tadi ialah falsetto. Okay. Falsetto tu bila lelaki yang bunyi dia macam perempuan. Suara dia. Okay. Kita simpan saja sekejap lagi. Kita pakai Khairul Nizam dulu. Ma. Ma, me, mi, mo, mu. Jangan naik. Ma, me, mi. Kita tak nak yang itu. Kita nak ma, me, mi, mo, mu. Cuba Khairul. Ma, me, mi, mo, mu. Okay. You punya bunyi sama dengan saya punya. Ma, me, mi, mo, mu. Alright? Okay. So everybody, let's try it. Ready, go. Ma, me, mi, mo, mu. Saya ada dengar orang. Ma, me, mi, mo, mu. Tak nak. Ikut saya. Ma, me, mi, mo, mu. Let's go. Ma, me, mi, mo, mu. Good. So then you can go back down. Ma, me, mi, mo, mu. Go. Ma, me, mi, mo, mu. Okay, lagi satu. Saya tak nak mulut you macam ni bila you nyanyi. Ma, me,
Tak nak tak nak, okay? Alright, saja. Ma, me, mi, mo, mu. Alright. So we want it to be natural, like talking. If you talk like this, ma, me, mi, mo, mu, you don't want to sing ma, me, mi, mo, mu. Tak mau, ha? Okay. Akan cakap, okay? La 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 la. Your turn. Go. Ma, me, mi, mo, mu. La 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 la. Your turn. Ma, me, mi, mo, mu. Good. La 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 la. Your turn. Ma, me, mi, mo, mu. Very good. That last one. La 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 la. Go. Ma, me, mi, mo, mu. Okay, saya nak yang perempuan sebab saya rasa perempuan akan turun lebih rendah. La 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 la. Ladies, let's go. Ma me mi mo mu. Ladies, go. Ma me mi mo mu. And last one. Ma me mi mo mu. Come on. Ma me mi mo mu. Okay. Sometimes this range is a bit too low for the men. Ya, ada lelaki yang sampai, ada lelaki yang tak sampai. Doesn't matter sebab suara manusia ni dia berbeza. Ada wanita yang bersuara tinggi, ada lelaki yang bersuara tinggi, ada wanita yang bersuara rendah, ada lelaki yang bersuara rendah. So that's God's given. Okay, you can expand your range, yes, but sometimes ada orang bila menyanyi, kalau Ziana Zain setinggi tu dia pun nak nyanyi setinggi Ziana Zain juga. Okay. Mak Dilah setinggi tu dia pun nak setinggi tu juga, sedangkan suara dia tidak sampai. So sebenarnya dia boleh rendahkan dan nyanyi pada key yang lebih selesa untuk dia. Ya, so sebab manusia ni dilahirkan berbeza-beza dia punya the strength of the voice. Okay, right? So these are just basic exercises that you can do. Sekiranya anda berminat, saya telah launch my YouTube channel. It's called Kata Shuttle. K-A-T-A, kata, as in berkata-kata. Shuttle, nama saya, S-Y-A, Afinas. So, selamat. Shuttle, Kata Shuttle. Please watch it. Please subscribe. Ya, dan it's really good for, memang saya buat dalam bahasa Melayu khas untuk orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura, orang Indonesia yang bertutur dalam bahasa Melayu. Sebab saya dapati dekat internet tu kebanyakannya, bukan kebanyakan, Melayu adalah dalam bahasa Inggeris, dan a lot of people who don't speak the language, dia tak faham, dan bila dia dengar dia salah faham. Jadi untuk mengelakkan salah faham, saya buat dalam bahasa Melayu khas untuk mereka-mereka yang berminat dalam nyanyian. Tapi sebenarnya kalau tak menyanyi pun dia boleh gunakan. Betul Puan Syarina? Sebagai professional voice users, professional voice users tu maksudnya penyanyi, guru-guru, salesman, ustaz, orang-orang yang sentiasa berceramah, all these people who talk all the time. These are professional voice users. So you can use whatever that's in the Shuttle platform, Kata Shuttle platform, to help you to have better control of your voice. Ya, so itu sahaja untuk hari ini. So kalau anda berminat, pergi ke Kata Shuttle. Tiap-tiap hari you buka, pagi-pagi you terus buat warm up. Ya, so di sana, because hari ini we only have half an hour, so kat sana saya dah setkan, ni hissing exercise, ini feel exercise, so you boleh tekan je, dia dah ada. You nak buat exercise apa hari ni, you tekan. It's all there. So I have only just started Kata Shuttle, so insyaAllah saya akan sentiasa update, manalah tahun lepas ni, Cik Zam ke, Hairul Nizam ke, jadi the next Mak Dilah ke, kan, kita mana tahu. Alright.
Puan Saadah tu jadi the next. Amin, amin. Okay. So I wish you all the best of luck. Dan semoga berjaya sentiasa and stay safe. Stay safe everybody. You Okay, Syafina, thank you very much. Thank you. Nak gambar dengan Datuk. Kita ambil gambar sekejap Datuk. Ambil gambar Thank sekejap you. Datuk. Kita ambil gambar Ambil gambar. Terima kasih, Datuk. Datuk. Ambil gambar. Baik. Terima kasih. Tapi macam nak ada gambar semua gelap kosong dia. Itulah cikgu Mela kita buka kamera. Cikgu jangan malu. Kita ada cikgu-cikgu, kita ada alumni kita. Boleh buka kamera. Okey. Sekali buka kamera. Dah Baim dah tak malu dah. Oi, saya dah tak dah ni. Okay, Ada lagi yang handsome-handsome ramai. Cikgu zaman apa lagi? Puan Nuria. Okey. Ya, tak nak buka ke? Oi, kejap. Mami. Dah ke? Kita ada lagi yang tengah buka kamera ke belum? Sekejap baik. Ada lagi yang buka kamera ni. Sekejap ya. Okey, cikgu-cikgu buka kamera. Alumni pun dipersilakan. Tak ada masalah. Macam Mami Memo. Ya. Siapa tu? Siapa tu? Abang Biji. Atuk. Dah ke? No camera. Oh my. Okay. Okay, dah ready ya? Kita Dah. ada 2 page. So saya akan ambil gambar first page tapi anda tidak tahu anda berada di page mana. Terus senyum saja. Okay. 1, Kat skrin aku sebelah Syafina Selamat. Jangan risau. 3. Alright, saya ambil ke page yang seterusnya. Baim dah terror dah. Asyik kena ambil gambar je. Oh, kejap ya. Baim tak boleh buat dalam dewan ke Baim? Apa dia tu? Immerse view tu. Oh, boleh. Kejap kita ambil gambar ni dulu. Kejap Okay, second page. 1, 2, 3. Malah kan dah belajar semalam. Okay, sekejap. Okay, kita masuk immersive. Cikgu Aisyah boleh tak pass saya sebagai host? Boleh Baim, boleh cikgu. Okay. Ni ya, sekejap ya. Alright. Sebab ni pengetua buat live lagi suara dah hebat lah pengetua. Boleh. Belajar dengan Datuk Okay, alright. Sekejap saya masukkan immersive mode. Hafizi dandan ada suara. Oi, ada. Kita usaha sampai dapat kan ni? Dapat lah ni. Lepas ni kena buat kelas dengan Datuk lah. Ikan YouTube dia. Kata Syashel tadi kan. Okay, tapi tak semua boleh masuk lah ni Saya try je lah Ni. Oh, tak boleh ni macam ni. Sebabnya dia dah jadi macam ini. Okay, Lah, muka tak nampak. Itulah. Nampak. Muka tak nampak. Saya patah balik lah kalau macam tu. Muka tak nampak. Muka host dia nampak. Okay. Last. Okay, sekarang ni kita buat tangan gambar freestyle. So semua nak buat piece ke apa boleh Okay, 1 first page. 1, 2, 3. Lanjutlah lagu satu, Datuk. Nyanyi, dia faham kan? Dia tutup dia. Tadi kerja. Dengan meeting online. Cik Hafizi lah. Cik Hafizi sekejap. Okay, second page. Satu lagu Datuk, satu lagu. Simple je. 1, 2, 3. Tak tahu dah siapa. Marah Datuk kat aku. Alright, okay. Settle tengah gambar. Thank you Datuk. Thank you Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Thank you very much. For sharing. Thank you. Syafina. Nice share. Tolong share YouTube Dr. Syafina semula tak? Boleh. Nanti saya akan share dengan cikgu-cikgu semua. Wajib subscribe, follow. Saya follow IG. Saya follow IG Datuk dah lama. Oh ya. Lagu saya Persis Salju ya. Ya. Datuk buka je PKP ni saya terus masuk karaoke. Pilih lagu Datuk. Oi, baik. Ya Datuk, thank you. Terima kasih banyak. Thank you, bye. Syarina. Thank you Datuk. Sekejap. Sorry cikgu. Sebelum kita end, saya cuma nak conclude sikit je. Boleh? Kita belum habis lagi ya. Kita belum habis lagi. Datuk Syafina saja kita dah habis.
Aduh, sorry. Boleh. Cuma nak conclude sikit aja. Supaya tak lupa. At least kalau lupa apa saya cakap tu, ingat ini je. Ada. Mesti voice warm up macam yang saya dengan Datuk Syabina dah tunjuk tadi tu, dia ada macam-macam cara untuk release stress dan untuk pastikan suara kita fleksibel. So cikgu kena plan dan prepare guna voice dan be aware about medical condition dalam situasi apa yang selalunya akan affect voice. And then macam kalau kita nak turunkan berat, kita selalu cari coach. Jadi kalau cikgu rasa selalu ada difficulty in voicing, and then boleh seek help untuk coach suara cikgu. Kalau cikgu nak contact saya pun boleh, cikgu minta je nombor daripada Cikgu Saadah. Commission. Kan? Cikgu ada nombor kan? Ada. So boleh je. Jadi kalau ada sebarang salah kata, salah puan daripada saya tu sebab kelemahan saya, dan semoga apa dikongsikan tu dapat manfaat, dan saya ingin ambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih khususnya pada Cikgu Saadah dan Cikgu Masuria kerana banyak membantu saya menjadi orang pada masa sekarang ini. Inilah produk cikgu, especially untuk subjek AdMed. Saya tahu dulu saya memanglah student yang hopeless dalam AdMed, tapi alhamdulillah dapatlah grade yang bolehlah cikgu banggakan untuk budak yang memang tak pernah syahid dalam kelas cikgu. Okey. Pengakuan sukar tu. Kita benar kau bagi ni. Betul memang. Bangga. Puan Syarina, kita ada beberapa soalan. Boleh lagi ke? Boleh. Okey. Kita ada soalan Puan Syarina boleh? Boleh. Dr. Aisyah. You Cik Afizi. The youngest PhD ni, 26 tahun dah doktor ni. Cik Fizi. Okay. So soalan pertama, macam mana kita nak minta pelajar buka mulut waktu bercakap atau simple exercise yang sesuai untuk student buat? Macam Mandarin kan bunyi nada ada yang tak sampai kalau tak buka mulut. Mandarin dia very tonal language. Sebenarnya yang voice warm up tu sebenarnya boleh digunakan untuk pelajar juga. Dan satu lagi, pelajar tu saya rasa kena tengok juga adakah sebab apa sebenarnya attitude dan emosi dia pada masa belajar tu lah. Saya personally masa saya kadang-kadang saya tolong mengajar juga student undergrad. So sometimes saya buat je voice warm up tu for the sake untuk engage dengan mereka dan juga untuk kejutkan mereka. Dulu masa saya dekat Taiping saya selalu direnjis tapi tak boleh buat dekat universiti. Jadi saya guna yang that bubbling lah especially. Okay. Kita ada soalan kedua. Macam mana dari suara yang tak kuat boleh jadi suara yang kuat? Sebab kadang-kadang kita rasa suara kita dah kuat tapi orang dengar tak kuat. Macam mana tu? Okay, ada beberapa perkara yang boleh affect kekuatan suara. Salah satunya macam yang saya tunjuk demo tadi tu adalah sejauh mana kita boleh tutup soft palate lelangit kita dengan rapat. So kalau cikgu buat macam saya tunjuk tadi, sebut E, mesti guna perkataan yang vowel sebab E lebih mudah dan test sendiri. So bila kita kata E, masa tutup E. Kalau sama, itu maksudnya soft palate kita memang tutup rapat. Okey? Bagus je. Tapi kalau kita buat dia jadi dia tidak rapat. Okey. So jadi bila dia tidak rapat, jadi kekuatan suara tu kejelasan suara tu dia akan menurun. Dia ibarat kalau kita main alat muzik, harmonika dengan tuba yang besar belik tu kan. So jadi harmonika tu dia kecil sebab dia di sana kita lebih piercing, bunyi dia lebih piercing sebab saiz dia kecil, dia pressure tu lebih tinggi, sebab tu dia lebih jelas, right? So kalau saya kata cikgu dapati bila cikgu buat E berubah, jadi salah satu cara untuk cikgu boleh buat exercise adalah dengan yang guna ring tu. So bila cikgu buat ring, make sure that lidah yang macam tadi tu kat bawah ring. Masa tu NG tu
shapekan jadi E ya. Ring memang akan bunyi hidung. Okey, ingat ring dia memang bunyi hidung. Jadi kalau kita nak ambil posisi lidah tu, pergerakan lidah tu, ring. Okey, ring memang bunyi hidung. So kalau nak practice guna tu memang akan bertukar sebab itu memang bunyi hidung. Tapi kita nak adopt posisi ring untuk cakap E. Faham? Nak gunakan yang itulah. Soalan lain? Satu lagi. Kadang-kadang kalau misalnya macam kita jenis yang pagi-pagi ada sesama dan kita ada nose block. So yang tu mungkin kita ada allergy rhinitis, jadi yang tu baik jumpa ENT untuk treat. Sebab any condition yang memang actually affect kita keadaan hidung ataupun tekak memang boleh mengganggu kualiti suara dan menjadikan suara kita kurang jelas. Okay, cikgu ada lagi soalan? Pada saya dah habis dah soalan. Tak ada cik. Cikgu ada soalan ke cikgu? Ada lagi tak nak tanya? Okey doktor, last. Saya nak tanya last je. Doktor, kalau kata kita tengok kan kadang-kadang ada cikgu-cikgu ni dia menjerit doktor. Kadang-kadang benda tu bukan tak boleh kontrol pun. Ialah bila kita dalam kelas kan, kita terpaksa jerit kat anak-anak murid kita. Okey, apa nasihat doktor pada keadaan macam tu? Jangan jerit. Jangan jerit jawab dia. Okey, pada saya dia macam ni, kadang-kadang kalau kita suka menjerit dan cara kita cakap itu menjerit, sometimes it's good untuk kita tanya diri sendiri, kenapa kita kena menjerit? Apa keperluan menjerit pada masa itu? Adakah sebenarnya pada masa itu kita sedang adakah masa itu kita nak marah, dan kalau kita marah adakah sebenarnya pada masa itu ada something yang menyebabkan kita rasa inadequate, kita rasa fear. So it's good untuk kita address dulu sendiri kenapa sebenarnya kita menjerit. Sebab dalam menjerit ada situasi yang memang kita perlu menjerit. Contohnya kalau dalam satu kawasan yang kita jadi coach kita anak murid bersukan, memang kita kena guna suara yang kuat. Right? Jadi cuma pada masa itu kalau kita nak menjerit dan guna suara kuat, kita perlukan teknik yang betul supaya jeritan itu tidak hurt dari segi peti suara kita. Sebab dia ibarat macam kalau kita jerit, kalau teknik tak betul, peti suara tu dia macam tampak each other. So cikgu bayangkan kalau cikgu buat macam ni, lama cikgu akan nampak tangan tu dia merah dan mungkin dia akan bengkak. Okay? So dia ibarat macam tu. Jadi tapi untuk seorang guru, kalau dia selalu menjerit, sometimes saya akan tanya dulu, kenapa perlu menjerit? So kadang-kadang menjerit itu adalah untuk classroom management. Jadi ada tak cara lain untuk manage tanpa perlu memerlukan jeritan? Tapi untuk kelas sebenarnya amat digalakkan untuk cikgu-cikgu mungkin kalau dah buka face to face nanti pihak maktab, saya cadangkan investlah daripada mikrofon. Supaya dari segi tenaga yang digunakan untuk bercakap itu kita boleh salurkan kepada something yang lebih produktif juga. Bukan semuanya pergi untuk bercakap saja. Okay. Thank you Puan Syarina. Okay Aisyah. Tak ada soalan aku kan? Okay. So insyaAllah kita dah sampai ke penghujung. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Syarina sebab berkongsi banyak benda hari ini, dan terima kasih sebab jemput Datuk Syafinas untuk bersama dengan kita. Akhir sekali saya nak ucapkan juga terima kasih kepada Rakan Strategi Ansara Typing, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Typing, KNF Energy, Sdn Bhd dan Alka Sistem Malaysia. Terima kasih kepada cikgu-cikgu dan alumni yang hadir pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan follow kami di Ansara Typing, Instagram dan Twitter Ansara Typing. Jadi sebelum kita bersurai, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as.